kita akan teruskan bicara kita nanti mengenai demam bola Piala AFF Suzuki. Tapi sebelum itu kita ikuti promo khas mengenai Suzuki AFF. Kita kena fikir positif, kita tak boleh fikir yang negatif sebab dia AFF dekat. Memang saya yakin sangat masa tournament nanti kita akan membuat satu persembahan yang baik. Kita menang berapa kosong pun, yang penting adalah pasukan kita. Pasukan kita bagi yang terbaik untuk dalam tournament, itu yang penting. Dan sebagai tuan rumah, kita kena memberi satu keseronokan dan juga satu keputusan kepada peminat-peminat. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Satu Malaysia. Kita nak berkongsi mengenai demam bola ni hari. Demam bola, saya pasti ramai yang demam, ramai yang sudah pun mula berkata-kata mengenai Piala AFF Suzuki, dan kumpulan B akan bertanding pada malam ini, berlawan pada malam ini, dan Malaysia akan bertemu Singapura. Ya, dan sebelum kita ke Padang, pastinya banyak cakap-cakap di akhbar-akhbar perang psikologi. Banyaklah kita bercakap mengenai mental pemain sendiri untuk beraksi pada malam ini. Dan orang yang patut kita tanya sebenarnya dan sudah pun berada di studio kita pada hari ini, Hani. Ya, penganalisis sukan negara Encik Christopher Raj. Selamat pagi Encik Christopher. Selamat pagi, apa khabar? Ya, baik. Sihat. Dan kita bercakap tentang demam bola sepak Piala AFF Suzuki ini. Ramai mempunyai pandangan masing-masing. Ada yang tidak mengharapkan ataupun letakkan harapan yang tinggi kepada pasukan negara kita. Jadi berikan sebagai mukadimah mungkin secara keseluruhannya bagaimana gaya prestasi Harimau Malaya untuk mendepani Singapura pada malam ini. Saya rasa segelintir ya peminat-peminat yang ada mungkin merasakan bahawa selepas beberapa kekalahan atau keputusan seri sebelum Piala AFF bermula, mereka mempunyai soalan-soalan yang tertentu kepada pasukan kebangsaan dan juga kepada jurulatih K. Rajagopal. Tetapi apapun, hari ini cabaran sebenarnya akan bermula. Jadi apa yang berlaku sebelum ini patut diketepikan. Dan kita pernah berada dalam situasi ini pada 2010 di mana seminggu sebelum AFF bermula, pasukan kebangsaan kalah saya rasa 3-1 atau 3-2 kepada Selangor dalam satu perlawanan persahabatan. Dan seterusnya apabila AFF bermula 2010, kita kalah 5-1 kepada Indonesia dan seri dengan Thailand. Dan pada ketika itu saya rasa mungkin separuh daripada peminat Malaysia mengatakan bahawa inilah akhirnya kita tidak akan qualify kepada peringkat separuh akhir. Tetapi apabila kita kalahkan Laos dan seterusnya menjadi sejarah, menjadi juara. So kita berada dalam keadaan yang sama. Cuma keadaan yang berbeza. Tahun ini kita merupakan tuan rumah. Jadi sorakan yang ke-12 tu memainkan satu peranan yang penting lah pada pendapat saya. Saya kira misi mengekalkan kejuaraan itu sememangnya sedikit mengganggu-gugat mental pemain. Dan bagaimana Encik Christopher melihat kombinasi muka lama dan juga muka baru yang diambil oleh jurulatih negara sendiri? Datuk K. Rajagopal saya rasa telah menetapkan bahawa 8 pemain yang bermain daripada skuad 2010 dikekalkan. Dan beliau telah pun membawa beberapa muka baru, bukan muka baru dalam bola tetapi macam pemain Wan Zek Haikal, Hazwan Bakri dan beberapa pemain lagi. So kombinasi dah ada, keserasian dah ada. Cuma ini menunggu masa untuk menunjukkan apakah kita lihat corak permainan lebih berkesan pada malam ini. Cakap tentang corak permainan itu, di mana Datuk Kira juga bahawa seharusnya mempunyai satu ramuan untuk mendepani Singapura, kerana dalam rekod pertemuan dalam 12 perlawanan terakhir lebih memihak kepada Singapura. Dan kata Datuk mengakui beliau sudah cukup masak bagi mengekang skuad kendalaan Radojko Avramovic itu. Jadi apa yang dikatakan sebagai masa harusnya lebih pakar, dan harusnya apa yang bakal diatur pada malam ini adalah seharusnya lebih mantap. Jadi ramuan yang berkesan itu apa yang dimasukkan yang boleh diadakan pada malam ini? Salah satu perkara yang mungkin ramai tak will not remember atau tak ingat. Pasukan Lions 12 ni sebenarnya bermain dalam liga kita.
mereka bermain lebih daripada 20 lebih perlawanan. Dan sama seperti pasukan Singapura, mereka begitu masak dengan corak permainan pasukan Malaysia. Bayangkan ya, setiap minggu mereka bermain di Malaysia, mereka kenali ramai pemain-pemain kebangsaan, mereka tahu corak permainan. Jadi saya rasa, dan 10 pemain daripada Lions 12 ni sekarang bermain untuk pasukan kebangsaan. So it's half of the squad is there dengan 5 atau pemain naturalisasi kan. So saya rasa, tetapi apapun saya katakan tadi, Coach Raja Gopal memang kenal formasi beliau. Saya sempat di Bangkok melihat pasukan kebangsaan lawan Thailand 3 minggu lalu. Dalam 5 hari latihan tu mereka menggunakan banyak formasi. Because dalam bola sepak ni formasi yang digunakan bukan saja kena mengikut kerahsiaan permainan tersebut, tetapi juga melihat dari segi kecederaan jika apa-apa berlaku, jikalau ada kad merah ke, so the formation will change. Tetapi saya rasa more or less 90% Datuk K. Raja Gopal dah tahulah formasi yang akan digunakan untuk bermain Singapura malam ini. Cik Christopher, kalau mengenai formasi, mengenai teknikal, mengenai corak, itu sebenarnya kita boleh aturkan. Tetapi mengenai psikologi, itu satu perkara yang penting. Sebab sebelum ni juga Datuk Seri Najib sempat berjumpa dengan pemain Harimau Malaya. Dan setakat inilah sebagai penganalisis sukan, adakah tahap psikologi pemain sendiri berada di tahap yang baik untuk beraksi malam ini? Saya rasa pemain-pemain pasukan Malaysia berada dalam satu tahap yang tinggi, semangat juang yang tinggi, mental toughness dah ada. Mereka melakukan beberapa sesi psikologi bersama Dato' Dr. Fasilah Kamsa 2 hari lalu di FAM. Dan juga kata-kata semangat daripada Datuk Seri Najib petang semalam, day before yesterday, Tengku Mahkota Pahang turun padang. Jadi dalam bola ni kita katakan 50% ialah apa yang berlaku dalam bola sepak dalam padang, 50% tu apa yang berlaku di sekeliling bola sepak. It's what happens around football. So around football ni lah, daripada from PM, from Tuanku Sultan, Tengku Mahkota, program-program yang dijalankan. Dengan itulah pasukan kebangsaan banyak bermain perlawanan persahabatan sebelum menentang Singapura. Mereka bersama untuk satu period yang panjang, untuk mengenali antara satu dan sama lain, support each other. Dan saya lihat di Bangkok pun memang semangat mereka tinggi, walaupun seri, walaupun kalah. Cara mereka menolong antara satu sama lain, saya rasa mental toughness ada di sana. Dan seperti yang saya katakan, 60,000 atau 70,000 peminat Harimau Malaya yang ke stadium akan membuat perbezaan yang lebih ketara lah. Dan begitu juga semangat yang kita perlukan daripada rakyat Malaysia untuk hadir ke sana untuk menyaksikannya, beri sokongan. Tetapi rata-rata daripada peminat-peminat bola sepak negara kita yang dahulunya begitu melaung-laungkan Harimau Malaya, tetapi dengan prestasi yang ditunjukkan baru-baru ini, dan ramai mengatakan, saya nak tengok Malaysia, Harimau Malaya membawanya ke atas, janganlah duduk di bawah saja, katanya seperti itu. Dan itu juga anggapan yang masih lagi pada dalam persepsi yang skeptikal di kalangan Malaysia pada ketika ini. Bagaimana agaknya harus kita ubah persepsi ini dan memberikan yang terbaik kepada, dan beri sokongan terbaik pada Harimau Malaya pada malam ini? Saya rasa apabila saya dah berada dalam bola sepak ni lebih 15 tahun 10 tahun bekerja dengan FAM, seperti yang saya selalu katakan, bola sepak adalah kepunyaan rakyat Malaysia. Dan merupakan sukan nombor 1 di Malaysia atau nombor 1 di dunia. Dan setiap peminat yang berada di Malaysia ni, mereka mempunyai pendapat mereka, mereka mempunyai analisis mereka. Dan untuk saya lah, kita tidak patut melihat kalau ada komen yang negatif atau ada komen yang constructive criticism ni sebagai satu yang katakan melemahkan. Kerana mereka membuat komen atau melihat anggapan tersebut kerana mereka passionate, because mereka memang cinta bola sepak negara, and that is why certain comments are made. Tetapi di pagar yang lagi satu ni, apabila jurulatih melihat komen tersebut, mereka kadang-kadang rasa kecewa kerana mereka rasa ini pasukan Malaysia, everybody should support. Dan saya rasalah apabila setiap peminat-peminat secara keseluruhan datang ke stadium dan melaungkan semangat Harimau Malaya, walau apa pun berlaku sebelum ini, saya rasa kita patut ketepikan apa yang telah berlaku dan memulakan satu perjalanan yang baru
hari ini, malam ini di Stadium Bukit Jalil, dan supaya kita dapat membantu pasukan kita sendiri. Kesudahannya apa yang berlaku itu kita biarkan selepas pertandingan, tetapi dalam waktu pertandingan ni kita selalu mengelakkan memberi komen-komen negatif atau kata-kata yang boleh menjatuhkan semangat pemain kita, because mereka berada dalam program persiapan sekarang atau program pertandingan, ya. So motivasi setiap yang dikatakan tu memang penting sekali lah pada pendapat saya. Dan secara keseluruhannya pada malam ni stadium pastinya penuh untuk menyaksikan perlawanan yang begitu dinanti-nantikan. Kalau sebagai penganalisis sukan, kalau kita nak lihat secara keseluruhannya mengenai sukan bola sepak itu sendiri, saya kira itu satu pendekatan yang baik untuk kita menyatu padukan lagi antara kaum, kerana tak kira politik, kita akan bersama-sama menyaksikan bola. Dan bagaimana melihat tahap sukan bola sepak di Malaysia ini sendiri? Untuk saya, dalam program mana-mana sukannya, bola atau badminton, tak kira kaum, bangsa, betul-betul semangat satu Malaysia, kita dapat melihat dalam stadium, ya, daripada senior ke junior, anak-anak muda, dan itu merupakan satu feeling, ya, yang tidak boleh dibeli atau tidak boleh dilihat di mana-mana situasi yang ada, whether it's economy atau politics, but sports yang dikatakan dia memang divide dan unites everybody, kan. So apabila kita melihat semua ni, memang memberi semangat, dan sukan itu sekali menyatukan semua. Dan kerana itulah it's so unique. Sukan ni memang unik sekali, sehingga Perdana Menteri pun tahun 2010 duduk atas jalan raya nak melihat pasukan kebangsaan bermain di Bukit Bintang, dan saya rasa dengan adanya situasi ni semua, ini akan membantu pasukan Malaysia. Ya, jadi kita mengharapkan semangat yang kita bawakan pada pagi ini akan terus dibawa ke malam ini. Sama-sama kita saksikan hari ini Malaysia melawan Singapura di Stadium Nasional Bukit Jalil 8.45 malam. Dan kita mengharapkan juga apa yang dikatakan oleh Encik Christopher tadi dapat diambil, dan janganlah selepas ini apa jua keputusan di ujung nanti, kita mengharapkan supaya diambil secara positif dan tidak ada lagi komen-komen negatif yang bakal merunturkan lagi semangat pasukan negara kita. Jadi terima kasih sekali kepada Encik Christopher kerana kami insya-Allah akan pergi ke sana. Terima kasih kerana sudi berkongsi panjang lebar mengenai Harimau Malaya yang akan beraksi pada malam ini.